Salam sejahtera, salam hormat kepada semua subscriber saya, kepada peminat-peminat, viewer-viewer dan anak-anak buah saya. Selamat berjumpa di YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Dan hari ini atas permintaan seorang subscriber, bolehkah saya ajar dia gerunds? Saya pernah dengar orang cakap atau sebut jiran, tapi saya ingin menjelaskan sebutan yang tepat ialah gerunds, atau kalau satu gerund, kalau banyak gerunds. Okey? Dan hari ini saya akan mengajar bab yang ke-115, lesson 115, gerunds. Ini permintaan daripada subscriber. Mungkin dia subscriber, kalau saya tidak silap. Dan kalau dia viewer pun tidak apa, saya rasa okey. Jadi saya ada berjanji bahawa saya akan ajar. So hari ini sampai gilirannya. Sebelum ini off. Itu pun permintaan seorang subscriber. Itu saya rasa memang subscriber sebab lama sudah. Dia tanya, bolehkah saya ajar? Orang yang mempunyai keazaman yang kuat. Dan ini bertanya saya cakap okey, saya boleh ajar, tidak ada masalah. Seperti biasa saya ingin beritahu kamu, sekaranglah masa untuk menempa buku saya jikalau mau. Sebab seperti saya pernah sebut, apabila saya sudah mula mengedarkan semua buku yang ditempa dan saya mula ajar di YouTube, saya tidak akan membuat kerja-kerja mengambil tempahan. Saya mungkin ambil juga tempahan, tetapi mesti tunggu masa yang lama. Baru saya ada masa untuk mengirim, menghantar. Sebab saya mesti pergi ke pos laju, bertanya dia berapa duit wang pos untuk buku ini. Kemudian bagi tahu orang yang menempa buku. Lepas itu tunggu orang penempa itu masukkan duit ke dalam bank. Kemudian saya cek duit itu sudah sampai. Barulah saya pergi sekali lagi ke pejabat pos dan pos laju. Buku itu di pos laju sana pun mesti tunggu juga. Bukan pergi ke sana terus boleh hantar. Biasanya kita mesti tunggu. Jadi ini projek yang besar. Sebab itu saya ambil tempahan sekarang. Sebaik saja saya mula dengan buku saya, ada lebih daripada 30 bab. Jadi mungkin 30 video atau lebih baru boleh habis. Dan waktu itu saya tidak boleh mencetak buku baru dan menghantar sebab saya kesuntukan masa. Saya mesti mengajar, membuat kerja-kerja pentadbiran pusat tuition saya, muat naik video-video. Jadi kalau pergi ke post office untuk menghantar buku, saya rasa saya tidak dapat membuatlah. Kamu ikut sahajalah video-video yang saya ada, sebab saya tidak dapat membuat begitu. So kalau mau sekarang juga tempang melalui WhatsApp. Hanya WhatsApp saya dan beritahu saya kamu ingin tempa berapa buah buku. Sebaik sahaja buku itu sudah siap, saya akan hubungi kamu, beritahu kamu berapa wang pos, saya tanya alamat kamu. Lepas itu saya akan buat kerja, saya akan bagi tahu lah berapa duit mesti masukkan ke dalam bank. Saya akan beri nombor account bank saya dan kamu masukkan duit, beritahu saya. Terus saya cek, okey, saya akan kirim buku. Okey, so sila. Bulan ini, bulan Mei saya umumkan saya akan buat kursus-kursus pada hujung tahun. Hujung tahun ini Disember. Mungkin 2 hari, 3 hari ada kursus yang panjangnya 5 hari. Saya beri kursus yang tertentu di mana kamu menghadiri kelas saya secara fizikal. Maksudnya kamu datang ke kelas saya dan boleh jumpa saya muka ke muka. Sertai kursus yang saya mengendalikan
yang saya hanya boleh buat pada hujung tahun. So, moga-moga lah kita ada peluang untuk berjumpa, dan ada masalah sila kemukakan. Saya sedia menjawab. Okey? Baiklah. Sudah beritahu ini semua, maka saya terus ke gerunds. Okey? Kalau banyak gerunds, kalau satu gerund. Gerund maksudnya perkataan itu kita tambah ing di belakang. Contoh singing, jogging, helping, shopping, writing, singing, begitu. Okey? Dan di sini ada 3 fungsi tugas, 3 keperluan dalam ayat untuk menggunakan gerund. Nombor 1, kita gunakan gerund, yaitu kita tambah ing apabila kita ingin tukarkan perkataan itu kepada nama terbitan. Contoh kerajaan, bukan raja. Contohnya pentadbiran, bukan mentadbir, tetapi pentadbiran. Imbuhan pean, imbuhan kean, itu dipanggil noun. Okay? So, singing is my favorite hobby. Di sini singing ialah aktiviti. Aktiviti menyanyi. Jadi dia adalah benda, perihal menyanyi. Jadi oleh kerana ia adalah nama terbitan, maka kita harus tambah ing digunakan di awalan ayat. Kalau digunakan di awalan ayat, ya dipanggil subjek. Kalau digunakan di akhiran ayat, maka ia dipanggil objek. Objek maksudnya di belakang ayat. Kedua-dua ini digunakan sebagai nama am atau nama terbitan, dikatakan benda. Jadi bukan nyanyi, menyanyi, tetapi nyanyian atau perihal menyanyi. Sama juga B, jogging sebagai subjek awalan ayat, jogging sebagai objek di hujung ayat. Kedua-dua ini ialah aktiviti, ialah nama. Nama dipanggil noun. Sama ada nama terbitan ataupun nama am. Yang penting ia digunakan sebagai aktiviti, sebagai benda. Kita juga gunakan gerund selepas kata hubung. English preposition. Preposition contoh in, on, under, over. Semalam saya ajar off, of. Off ialah preposition juga. In, on, under, over, between, for, from, by. Ini semua dipanggil preposition. Selepas preposition, biasanya kita tambah ing kepada kata kerja, kepada action. So I thank her for. Kalau for belakang ing, dan perkataan helping ini dipanggil gerund. So kerap sekali apabila kita menggunakan atau lihat kata hubung, maka kata kerja di belakangnya itu kita tambah ing dan ia terus dipanggil gerund. Nombor 3, kita gunakan ing atau gerund di belakang kata kerja. Jadi 2 action. Action yang pertama enjoy, berseronok. Action kedua membeli belah. Jadi apabila kita ada 2 kata kerja bersama-sama, kata kerja yang kedua itu kita tambah ing. Jadi yang ada ing ini dipanggil gerund, dan di sini ia digunakan sebagai nama, sebagai aktiviti, benda. I like singing. Like ialah action word, atau saya rasa kata kerja lah, verb. Sing, menyanyi, verb juga. 2 kata kerja bersama-sama. Kata kerja yang kedua tambah ing, dan ia terus menjadi noun. Tapi dalam tata bahasa, dalam grammar kita panggil dia gerund. Okay? So ini ialah kata kerja, ini nama. Kata kerja, nama. Nama ialah benda, aktiviti. Stop writing and handing your work. Stop ialah kata kerja, berhenti. Writing sama juga kata kerja. So 2 kata kerja bersama-sama, kata kerja yang kedua itu tambah ing, dan writing ini terus dipanggil gerund dalam grammar. Okay? So di sini saya telah keluarkan 5 ayat
Saya beri kamu sedikit masa, fikir-fikirlah apakah jawapan yang tepat dan mengapa. Kenapa? Mesti fikir mengapa. Dan saya akan bincang dengan kamu. Okay, number 1. Is good for our health. Is ialah, jadi ini benda. Tetapi tepat kita cakap activity. Activity berjalan. Activity ialah benda, noun. Di atas sana number 1. Jadi walk menjadi walking. Di sini walking digunakan sebagai activity atau sebagai namaan benda. Number 2, one of the ways to stay healthy is, sama juga, is benda, ialah benda. Swim menjadi swimming. Di sini swimming bukan perbuatan. Di sini swimming ialah activity, ialah namaan. We help our teacher by. By sama dengan for. Preposition, kata hubung. In, on, under, over, by, between, from, for. Semua dipanggil kata hubung. English preposition. Selepas preposition by, di sini tambah ing yang menjadi gerund. So carry menjadi carrying. Ini kata kerja, action. Selepas preposition by, in, on, for, from, kita tambah ing. Jadi carrying dipanggil gerund. I love sew. Sew menjahit. Love ialah kata kerja, is a verb. Jadi kalau ada dua kata kerja, two verbs are together side by side. Kata kerja yang kedua itu tambah ing. Sew menjadi sewing. Sewing ialah kegiatan, ialah aktiviti menjahit. Ia adalah noun. Tetapi digunakan kerana depan adalah kata kerja, verb. Dua verb bersama-sama, verb yang kedua tambah ing, terus kita tukar dia menjadi namaan. Aktiviti, benda. And the last one, she spends her free time. Spends ialah kata kerja, action, verb. Dua kata kerja dalam satu ayat. Kata kerja yang kedua itu tambah ing. Jadi sing menjadi singing. So di sini verb ini menjadi noun, benda, aktiviti. Perihal menyanyi, aktiviti menyanyi. Oke, so ini jawabannya sing. Sing menjadi singing. So ingat nah, gerunds ialah perkataan yang kita tambah ing di belakang, itu nomor 1. Bila kita gunakan gerund, nomor 1, kita gunakan gerund di awalan ayat subjek atau di belakang ayat dipanggil objek, dan ia digunakan sebagai noun. Noun ialah nama. Sebagai nama, aktiviti ialah nama, is a noun. Nomor 2, kita gunakan gerund, yaitu kita tambah ing sebab perkataan itu digunakan selepas preposition. Preposition ialah kata hubung. Contoh for, from, in, on, by. Kita tambah ing di belakang, helping. Okay, so di sini
kita gunakan gerund karena ia berdekatan atau dia di belakang kata hubung, maka kita tambah ing. Kita juga gunakan gerund, yaitu kita tambah ing apabila ada dua kata kerja bersama-sama. Yang nomor satu itu contohnya suka, like. Yang kedua itu tambah ing. Dan yang tambah ing itu dipanggil gerund. Oke, so saya harap kamu faham penggunaan gerund. Gerund ya tambah ing untuk ketiga-tiga situasi ini. Maka kita sudah menjadikan perkataan itu sebagai gerund. Oke? Ada seorang subscriber bertanya saya. Dia tanya, adakah saya lebih suka British English atau American English? Dia cakap, do you prefer? Prefer lebih suka. Jadi saya jawab dia begini. Kita belajar British English di Malaysia, di Singapura. Karena kita pernah dijajahi oleh orang British. Jadi kita adalah negara Commonwealth. Jadi dari dulu negara kita mencapai kemerdekaan sampai hari ini, kita masih menggunakan British English dalam penulisan. Untuk pertuturan secara informal, tidak formal, maka kalau kamu guna American English, saya rasa tidak is okay. Gunakan American English sebab dia lebih fashion. Media kita tahu, drama, jangan cakap drama lah, movies, lagu, semua di internet. Biasanya dalam American English. So, American negara yang hebat, dia gunakan media untuk dia menguasai media lah, saya cakap begitu, melalui nyanyian, melalui liberal arts, kesenian. Jadi ada banyak pemuda-pemudi, teenager sangat suka American English. Bagi saya, American English boleh digunakan di negara kita juga dalam pertuturan. Untuk secara rasmi, penulisan dan percakapan, maka sebutan kita dan penulisan kita gunakan British English. Itu sahaja. Dua-dua pun bagus. Hanya bila kita gunakan itu lebih penting. So itu jawaban saya kepada subscriber ini. Ini saya setakat berkongsi dengan kamu semua. Oke, so saya harap kamu suka video saya pada hari ini. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.